Pucuk cantik permatang budi, pucuk purut digetus rusa. Yang cantik bernama budi, yang indah bernama bahasa. Terima kasih kepada pengerusi majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan seperjuangan, tidak lupa juga para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdirinya saya di sini kerana ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Fungsi Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, Bahasa Rasmi, Bahasa Perpaduan, Bahasa Pengantar, Bahasa Ilmu serta sebagai bahasa komunikasi rakyat Malaysia. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya mendefinisikan frasa yang membangkitkan tajuk pidato agar para hadirin terbuka minda, agar para hakim tidak terpinga-pinga dan saya petah berkata-kata kata orang terdahulu. Yang buta tidak teraba-raba, yang peka tidak tertanya-tanya, yang kecil tidak terambing-ambing, yang pendek tidak tertinggal-tinggal. Di Malaysia, bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan sekaligus menjadi bahasa rasmi negara. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang dituturkan serta diterima oleh penduduk di sesebuah negara. Bahasa kebangsaan bagi negara Malaysia ialah bahasa Melayu. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, hujah saya yang pertama, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Melayu mestilah perkasa di dalam negara Malaysia untuk kepentingan kebangsaan. Sebagaimana perjuangan semangat dalam menuntut bela tanah Melayu untuk mencapai kemerdekaan timbul dalam jiwa rakyat yang sedar akan kepentingan menjadi rakyat yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat, cara untuk menjadi rakyat yang berdaulat ialah dengan memimpin negara sendiri tanpa ditunjuk atau diperintah oleh kuasa penjajah asing. Seperti yang termaktub dalam 12 perlembagaan yang tertulis, bahasa Melayu hendaklah ditulis dalam apa-apa jua tulisan dalam segala urusan rasmi negara. Wacana saya yang kedua, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa rasmi bermaksud bahasa yang digunakan dalam segala urusan rasmi negara. Cuba kita renung. Dalam mesyuarat-mesyuarat negeri, mesyuarat parlimen, persidangan-persidangan, seminar-seminar serta dalam pembicaraan mahkamah sekalipun, semua menggunakan bahasa Melayu. Ini kerana bahasa Melayu wajib digunakan dalam segala urusan rasmi negara. Walaupun ketua negara sekalipun akan dianggap sebagai penjenayah dan akan dikenakan hukuman yang sewajarnya. Hadirin hadirat yang dihormati, wacana saya yang ketiga, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan rakyat Malaysia.
Bahasa perpaduan ialah bahasa sebagai tali pengikat antara masyarakat dan masyarakat. Hal ini kerana masyarakat di Malaysia ialah masyarakat majmuk, iaitu masyarakat yang berbeza kepercayaan, amalan, agama, kebudayaan serta agama yang sangat berbeza. Dengan menggunakan bahasa Melayu, kita dapat berhubung antara satu sama lain dengan sebuah bahasa. Kerajaan menggalakkan supaya rakyat Malaysia menggunakan bahasa Melayu semasa di tempat awam. Penggunaan bahasa komunikasi di tempat awam adalah sewajarnya apabila ia akan menimbulkan rasa kepercayaan, rasa selamat, rasa hormat di dalam kalangan rakyat Malaysia. Dengan itu, dapatlah kita dipanggil sebagai rakyat yang bersatu padu. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, wacana saya yang terakhir. Fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi rakyat. Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi kerana ia dituturkan dan digunakan dalam pelbagai lapisan masyarakat, tidak kiralah kaya atau miskin, tua atau muda, di bandar atau di kampung, semuanya menggunakan bahasa Melayu. Senario ini telah memberikan satu manifestasi jelas bahawa bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa komunikasi di Malaysia. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, setelah frasa demi frasa dikupas, maka dapatlah saya rumuskan bahawa bahasa Melayu memikul tanggungjawab yang besar dalam mengangkat martabat dan bangsa di negara Malaysia. Oleh itu, marilah kita semua menggunakan bahasa Melayu dan memperkasakan mereka di jiwa dan di dunia antarabangsa. Sekian, terima kasih.